Hal ehwal Islam negeri sembilan. Kemudian Nabi SAW berhenti letak jawatan pada tahun Ogos, pada tahun 2017 pada bulan Ogos. Kemudian latar belakangnya orang Terengganu lah, anaknya dua menetap sekarang ini di negeri sembilan dalam berkahwin dan mendapat pendidikan master di OUM dalam pengajian Islam. Kemudian ijazah sarjana muda Syariah Al-Azhar Mesir. Dan alhamdulillah kedua-dua pendengar ini seorang pendakwa bebas yang kita kenali hari ini, yang banyak memberikan kepada kita inspirasi, banyak menyebarkan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan hari ini dapat memberikan perkongsian yang cukup bermakna bagi kita. Jadi insya-Allah hari ini tajuk hari ini apa dia? Ada yang hafal tak? Wanita dan syurga idaman. Jadi yang kita faham daripada tajuk ini, subhanallah, syurga itu perlu dimiliki oleh wanita. Wanita itu harus memiliki syurga. Subhanallah, jadi kita ni perempuan perlu betul untuk mendapatkan syurga. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Wahai sekalian manusia, ini Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-17. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu saling kenal mengenali antara satu sama lain. Kemudian, dan kami jadikan kamu berbagai puak dan bersuku kaum, supaya kamu berkenal-kenalan berhubung antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kamu bukan yang lebih keturunan atau bangsa, pangkat atau kekayaannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Subhanallah, dalam ayat ini nak menceritakan Allah menciptakan golongan wanita daripada golongan lelaki. Dan daripada kedua golongan inilah subhanallah berkembang biaknya golongan laki dan wanita sehinggalah kita hari ini. Jadi Masya Allah, dua peranan golongan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini dijadikan di muka bumi ini ada peranannya. Sebagaimana kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia. Manusia ini termasuk kaum lelaki dan kaum wanita. Tidaklah aku menciptakan dua golongan ini adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk sembah Allah, untuk menyembah Allah, beribadat kepada Allah. Jadi apakah tujuan ibadat itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Tidak lain tidak bukan adalah untuk meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tak naklah terlalu panjang, takut jadi panel pula nanti. Jadi kita teruskan soalan yang pertama. Jadi ustazah, kalau kita lihat daripada ayat tadi, Allah ciptakan golongan perempuan daripada golongan lelaki. Kemudian berkembang biak kita panggil sebagai anak cucu cici Adam kan? Sebab kita bermula daripada Adam, kemudian diciptakan Hawa. Kemudian berkembang biaknya anak-anak Adam, keturunan Adam, cucu cici Adam. Kemudian bila kita lihat subhanallah, lahir keturunan-keturunan sehingga keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kan? Dan bila mana pada zaman ini adanya golongan jahiliyah, ketika mana hilangnya permata ummah iaitu golongan Nabi Ibrahim alaihissalam, ramai sangat orang-orang yang mengikuti agama Islam, bukan agama Islam, masih tak ada lagi agama Islam, tapi golongan yang mengikuti penganut agama Nabi Ibrahim ni, mereka masa ni ramai yang ustazah awak kata bila ketua kita keluar ataupun dah meninggal kan, ataupun kita kata pembimbing kita dah meninggal, ramai yang tercari-cari petunjuk. Jadi zaman ni ramai yang jadi jahil. Ramai yang jadi jahil, ramai yang menyembah berhala, adanya berhala Uzza, Manna kan, Wassalwa. Jadi nak kata ketika ini muncullah golongan-golongan yang jahil, yang mana mereka ini antaranya golongan perempuan, mereka tabarruj. Mereka ini tidak ada nilai. Di sisi golongan lelaki, mereka ini tidak diangkat martabat. Jadi ustazah mungkin boleh huraikan keadaan, perbezaan keadaan zaman dulu, perempuan zaman jahiliyah, dan bila mana datangnya Islam. Bagaimana Islam mengangkat martabat wanita?
Dan apakah keistimewaan wanita yang dijanjikan dalam agama Islam? Kita faddal. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Suryani. Baik, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okay. Jawab macam 3 orang je. Bahkan katanya tadi lebih 300 orang. Okay. Bahkan saya nampak ni lebih ni, Masya Allah. Jadi alhamdulillah, summa alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin limpah kurnianya kita dapat bersama-sama. Sebelum Ustazah bercakap lebih panjang lagi, sukalah untuk saya meraihkan ujutaan terima kasih saya kepada pengerusi Muafakat Muslimat Jebak Lembah Pantai, Hajah Rokiah Kasim. Masya Allah, lama dah kita tak jumpa. Lepas tu malu rasanya sebab dah berkali-kali dah WhatsApp Ustazah datang lagi surau kami. Lepas tu tak datang-datang juga. Masya Allah. Okay, jadi Allah jumpakan kat sini. Masya Allah, terima kasih bondaku sayang. Terima kasih semua yang daripada bangsa Lembah Pantai dan sebagainya. Kita mungkin pernah berjumpa tapi dalam talian. Hari ini kita jumpa berdepan-depan. Kalau ikutkan hati, jangan cakap orang tau. Ni kita-kita je tahu. Kalau ikutkan hati nak peluk semua orang. Tapi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, tak bolehlah orang besar boleh jadi kecil. Lagi kalau semua peluk kan. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita jumpa kat sini dan kita raikan lagi Ketua Muslimat Masjid Ar-Rahah Musrah, itulah dia Puan Jamilah Ali dan AJK. Masya-Allah, salam ukhuwah fillah. Seterusnya ketua-ketua kumpulan Muafakat Muslimat Jebak Lembah Pantai. Seterusnya yang berbahagia Ustaz Muhammad Syafi'i Hidayatullah, Ketua Imam yakni Naqib Masjid Ar-Rahah. Kemudian petugas-petugas Masjid Ar-Rahah, para jemputan, wakil-wakil masjid dan surau Lembah Pantai. Yang paling istimewa kepada semua hadirin dan hadirat, okay, yang dimuliakan Allah. Sebab sebenarnya kenapa Ustazah Zai sebut yang dimuliakan Allah, kerana anda datang dengan hati bersungguh-sungguh untuk berkumpul dalam Raudatul Jannah, taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab masjid ni sangat besar dan indah, maka nampaklah macam tak penuh. Okay? Tapi kalau masjid ni kecil, macam surau, kompom dah buat kemah dah dekat luar. Okay? Maknanya sahabat-sahabat, imarahkanlah masjid rumah Allah yang begini indah. Imarahkan khususnya pada malam-malam Ramadan, kita sedih, kita berduka. Seandainya banyak rumah-rumah Allah yang begitu gah, indah di atas muka bumi Allah, tetapi tidak ada yang mengimarahkan. Ya, ada banyak soft solat berpuluh-puluh ke belakang, tapi hanya 1-2 soft sahaja yang dipenuhi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seronok kalau pagi ini kita dapat bertemu dalam keadaan jasad kita sudah tidak dijarak-jarakkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala cantum eratkan akan hati-hati kita insya-Allah. Jadi bukanlah untuk rasa lucu dan kelakar lagi sebenarnya. Sebab lebih ke 11 malam tadi saya WhatsApp dengan Ustazah Asma. Saya kata saya nak ke Seremban, saya ada program. Jadi beliau ada tertinggal barang hari tu dengan saya. Saya nak serahkan lah. Nak serahkan. Dinda ada dekat galeri pukul berapa? Pukul 3 kok baru ada. Dah sudah. Sebab Dinda ada program di KL. Dah kita nak datang tempat dia, dia pula datang tempat kita. Begitulah kami. Jadi bila plan macam tu, Ustazah Suryani awalnya lagi dah WhatsApp Ustazah free tak hari Sabtu 10 pagi? Saya kata tak free sebab saya ada program. Lepas tu bila Ustazah Asma mention nama Ustazah Su, saya kata entah ni program yang Ustazah Su offer kat saya hari tu. Jadi Masya Allah cantiknya, tak henti lafaz syukur ni daripada malam tadi. Sebab kami duduk dalam satu grup, kami sama-sama bidang, tapi nak duduk macam ni cukup susah. Ya, ada berita-berita yang tadi itulah orang duk pandang, kami duk sembang pokok-pokok tak habis-habis lagi. Kan sebab apa? Sebab seronok sangat. Inilah ukhuwah fillah, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Tak mesti kita jumpa selalu. Walaupun 2 tahun kita diuji dengan jarak-jarak jasad, kalau kita duduk dalam Raudatul Jannah kerap selalu, sama ada secara hadir ataupun dalam talian, insya-Allah fikrah kita akan sama. Apakah itu? Masih berada di atas dunia. Pagi tadi kita menyebutkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Kita sebut, syukur ya Allah Engkau hidupkan aku setelah malam tadi Engkau matikan aku sementara. Ni Allah hidupkan kita ni duduk atas dunia, tapi minda kita melayang-layang, fokus minda kita, hati kita hanya ingat bagaimana keadaan aku di akhirat nanti, wahai Allah. Ini yang paling penting. Jadi hidup atas dunia, tapi otak kita ni, roh kita ni dah terbawa-bawa sampai berada di mana, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, di kampung akhirat. Dan di kampung akhirat itu hanya dua sahaja destinasinya, kan? Itulah dia syurga atau neraka. Jadi orang yang mencintai Raudatul Jannah, bercinta kerana Allah semata-mata, mengharapkan keredaan Allah dalam majlis ilmu, semoga dan mudah-mudahan tidak sia-sia pertemuan yang sebenar nanti. Walaupun kita hanya jumpa sekali, tidaklah acap kali mana, tapi kita nak jumpa sekali lagi di dalam syurga. Jadi tajuk pagi ini wanita dan syurga idaman. Sebenarnya sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, bukan mudah untuk kita mencapai syurga idaman. Jadi ramai di hadapan saya ni dalam 7 Ramadan ibu-ibu yang sedang keletihan, kemengantukkan. Tahu tak ibu-ibu dirahmati Allah? Kan ramai geling kepala, hebat, makam tinggi orang bangsa ni, masya-Allah. Sebab saya jumpa dekat mana-mana, memang ngantuk lah ustazah, letih lah ustazah. Kita pun bahasa orang Kedah kata duk cebeh je lah bila nampak orang perempuan sebut macam tu. Dalam hati kata macam hang seorang letih. Kita pun sama juga letih. Tapi tak perlu kita sebutkan berulang kali. Tak perlu kita rungut-rungutkan sebab ini Ramadan. Ramadan di awal-awal kalau kita perasan dulu sahabat-sahabat muslimat, memang penganugerahan Ramadan itu sesuai dengan namanya adalah panas. Sangat panas. Tapi awal-awal Ramadan hatta sampai semalam kita bertemu dengan hujan. Walaupun hujan yang tidak memudaratkan seperti yang pernah menenggelamkan sebahagian besar daripada bumi Shah Alam, yang hampir yang dekat dengan kita. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Hujan yang menenangkan, menyejukkan walaupun kita sedang dahaga, sedang berpuasa, masya-Allah. Inilah lambang kasih sayang Allah. Kenapa diberi kebanyakan Ramadan ini panas kita rasakan? Kerana mudah-mudahan mampu Ramadan ini membakar dosa-dosa kita, yang kalau kita tidak bertaubat daripadanya maka akan dibakarlah kamu di dalam neraka yang sebenar, wa na'udzubillah min zalik. Jadi Allah datangkan Ramadan, bulan maghfirah, bulan pengampunan, yang siangnya kita disuruh bersiam, menahan diri daripada lapar dahaga. Bukan itu semata, tapi Allah anugerahkan mata, kita guna tak ke jalan-jalan yang Allah redha. Allah anugerahkan telinga, tangan dan kaki. Khususnya ujian paling besar bagi seorang wanita adalah lisan kita. Mulut kita digunakan ke jalan-jalan yang mana. Asal buka je mulut, bercakap yang baik-baik. Kalau tak mampu memilih untuk bercakap yang baik, pesan Nabi SAW, pilihlah untuk diam. So dua keadaan sahaja wahai lisan. Tiap pagi bangun pagi hari sentiasa sebut macam tu. Sebab hati ni adalah raja pada seluruh panca indera yang ada. Kalau hati bercakap kepada lisan, hari ini hanya cakap yang baik-baik. Kalau tak mampu cakap yang baik, tolong pilih untuk diam. Jadi merungut-rungut dalam kepenatan, keletihan bulan Ramadan, kita mengantuk, itu satu perkara biasa. Kerana apa sahabat-sahabat muslimat? Sebab daripada kita bersahur, sebelum sahur kita ada ibadah qiyam. Itu siang hari siyam, mudah-mudahan siyam yang diterima Allah. Malam hari qiyam yang kita bangkit semata-mata untuk menyerahkan diri kita kepada Allah. Memang tak cukup tidur. Okay? Jadi kalau ada Ramadan ni orang kata saya tak tadarus ustazah, tidur terus, kan? Jadi itu memang orang yang bermasalah lah. Sebab tadarus kat masjid, surau, secara dalam talian, ramai-ramai, dalam keadaan seorang dua sahaja berkongsi Al-Quran, tak ada masalah. Yang penting lidah kita digunakan untuk Al-Quran atau tidak. Di peringkat awal saya merayu kepada para muslimat yang ada, andai dalam ramai-ramai ini masih ada yang belum boleh baca Al-Quran, tolong jadikan Ramadan ini sebagai pemula, titik tolak, mencari di kalangan mungkin orang sebelah kita tu. Kita boleh bisik kat dia, saya dengar Kak baca Quran sedapnya, rumah Kak kat mana, boleh tak ajarkan saya? Saya duk tunggu ustazah tu free tak free lagi sampai sekarang. Boleh tak Kak jadi ustazah saya? Kita cari guru dalam Ramadan ini, niat sungguh-sungguh, hadza syahrul Quran. Ini bulan Al-Quran, ya Allah, aku nak mengambil keberkatan Ramadan ini untuk lisan aku ringan, mudah, fasih untuk membaca Al-Quran. Boleh ya ibu-ibu yang dirahmati Allah? Baik, ini pertama. Kemudian bila ditanyakan, sebab tajuk kita wanita dan syurga idaman, apa sahaja sebenarnya syukurnya kita lahir sebagai wanita? Jangan ada di kalangan kita yang mendakwa diri cintakan ilmu, berada saban hari di dalam majlis ilmu, berkawan dengan orang-orang yang sentiasa menghadirkan diri ke majlis ilmu, tetapi penuh lisan kita ini dengan keluh kesah.
Susahlah jadi orang perempuan ni ustazah. Kenapa kuasa talak tu ada pada orang lelaki saja? Kenapa tak ada pada orang perempuan? Ini antara yang kerap sangat. Ustazah, kenapa ustazah orang lelaki boleh jatuhkan talak? Kan acik dah berapa kali suami jatuhkan talak ni? Taklah pernah langsung, kan? Padahal kita punya mulut tu benanah dah, suami punya telinga kan. Tapi suami tak pernah lagi aku ceraikan kau dengan talak 3. Tak pernah lagi. Itu kira cukup bagus dari ibu-ibu dirahmati Allah. Tapi kalau kuasa talak tu ada pada kita, agak-agak macam mana? Pagi tadi kita kejut anak ke suami kejut anak? Yang suami kejut anak tu duduk diam-diamlah kerana anda adalah wanita yang paling bertuah di bumi bangsa ini. Masya Allah. Kan sahabat-sahabat. Tapi kalau yang masak pun kita, yang kejut anak pun kita, yang hidang atas meja pun kita, yang tolong suapkan dia pun kita. Masya Allah. Yang sapu sampah nanti kita, yang kemas dalam sinki tu pun kita. Subhanallah, nanti lepas lagi 5 minit je nak subuh dia tidur lagi tu. Bang jangan tidur, dah dekat nak subuh dah ni. Buatlah 2 rakaat tahajud, tidur pula tu. Kita pula kejut sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kan? Kalaulah kita ini orang yang tidak betah dengan semua itu dan kuasa talak ada pada kita, berapa ramai hari ini saja sehingga jam 10 pagi yang menduda suami-suami kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ni sebut ni bulan Ramadan ni. Tapi Allah Maha bijaksana. Wanita selain daripada itu, kenapa ya ibu-ibu dirahmati Allah bila kematian suami ustazah, kenapa kita ni ada iddah 4 bulan 10 hari? Kenapa ustazah kalau suami kebumikan isteri pagi hari tak payah tumbuh rumput di kubur? Tak payah tumbuh rumput di kubur macam tu ya. Hari-hari siram kubur, siram hari-hari. Orang kata Allah sweetnya lah suami dia kan. Sampai mati suami romantis. Rupanya bila ditanya sebab suami isteri dia kata apa? Abang jangan kahwin lain selagi tak tumbuh rumput atas kubur. Kan? Rupanya duk siram pagi petang tu supaya cepatlah tumbuh engkau wahai rumput. Tak sabar-sabar ni. Maknanya sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita banyak tersilap. Sebab di dalam rahimnya seorang wanita berkemungkinan ada benih sang suami yang kita cintai halal, perhubungan antara suami dan isteri di sisi Allah, dan bakal melahirkan subhanallah seorang khalifah di atas muka bumi Allah yang akan melangsungkan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangga-banggakan. Subhanallah, yang akan bertemu dan akan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam rapat-rapat sampai masuk ke dalam syurganya Allah. Jadi kenapa kita nak komplain apa yang telah Allah tetapkan kepada kita? Syukur yang setinggi-tingginya kerana kita dipilih oleh Allah hidup pada wanita yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebelum datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita zaman jahiliyah, kalau kita baca sirah sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, hanya wanita seperti Khadijah Khuwailid yang Masya Allah kalau bahasa kita sekarang ni dihantar ke sekolah oleh ayahnya, diberikan ilmu bisnes, sebab tu boleh jadi businesswoman yang hebat. Tetapi dalam keadaan dihantar ke sekolah mengikut kehidupan yang moden pada ketika itu, Khadijah tidak pernah tersilap langkah. Bahkan Khadijah pernah menjadi seorang balu, pernah menjadi seorang janda. Khadijah sahabat-sahabat muslimat dikahwini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi penyejuk penenang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah komplain hartanya habis kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jawab dulu ramai nak menjawab ni sebenarnya dalam hati tu saya pun habis harta kerana suami kat ustazah. Tapi dah senang dah tinggalkan kita. Khadijah tak tinggalnya, Muhammad tak tinggal Khadijah. Jangan jawab dulu, sabar. Okey, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Sebab kita dengan wanita-wanita dulu sama je sebenarnya. Cuma bila mereka kenal Tuhan mereka sebagai Allah itu adalah Tuhan mereka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah sebagai utusan Allah yang memimpin kita, menunjukkan langkah-langkah yang benar kepada kita. Kenapa kena ikut Muhammad? Muhammad bukan datang head pun. Ramai orang yang menempelak. Kenapa ikut Muhammad? Muhammad tu lelaki, kita orang perempuan, sepatutnya mesti ada seorang pemimpin seperti Muhammad. Kenapa Allah tak lantik Nabi di kalangan wanita? Tak habis-habis. Dari dulu sampai sekarang kita komplain tak habis-habis. Subhanallah, walaupun Muhammad itu seorang lelaki, tengok bagaimana hubungannya dengan para isterinya. Lihat bagaimana hubungan dengan putri-putri kesayangannya. Masya Allah. Jadi apabila kita lihat sirah seperti ini, hatta
datang haid seorang wanita, siapa yang mengajarkan kepada mereka? Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan ilmu, dalam urusan perkara-perkara yang Allah suruh kita sampaikan, jangan pernah ada rasa takut, jangan pernah ada rasa segan, jangan pernah ada rasa gentar, sebab yang sedang kita sampaikan itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang jelas termaktub dalam Al-Quran, yang terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak jumpa dalam keduanya rujuk kepada ijma' dan qiyas. Hari ini para ulama, al-ulama warasatul anbiya, kenapa sahabat-sahabat kita sibuk mencari-cari dalam handphone kita perkara-perkara yang belum sahih lagi? Quran jelas sahih, kita baca berita-berita dalam handphone kita berulang kali benda yang belum sahih, tapi kita tak lagi membaca Quran yang sudah jelas sahih di dalam Al-Quran, tak melalui apa-apa perantara kecuali kesucian malaikat Jibril alaihissalam disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ditambah walau satu titik pun. Hari ini kita berulang baca, 7 hari dah ada orang khatam Al-Quran 30 juzuk. Tapi apa yang kita dapat daripada Al-Quran, sahabat-sahabat? Jadi tolong jangan hanya mengaji, tetapi dengan mengkaji Al-Quran. Tolong tadabbur Al-Quran. Tahniah Masjid Ar-Raha, saya masuk je kereta dalam kawasan ni, saya nampak tadarus dan tadabbur Al-Quran. Masya Allah, pakar-pakar Al-Quran dibariskan di bawah gambar tersebut, subhanallah. Jadi penduduk sekitar kalau tak mencari, sengajalah kita mencari alasan. Jangan beralasan sebab dia datang berhampiran dengan kita, sahabat-sahabat. Orang yang selalu beralasan inilah yang sebenarnya sedang bermalas-malasan dalam agamanya, tetapi dia tak mengaku. Maka hari ini wanita, macam mana kita nak tinggikan darjat kita di atas muka bumi Allah ini? Bukan dengan selfie yang paling banyak, bukan dengan followers yang paling ramai, bukan dengan media sosial kita ditambah satu-satu. Tak hadam lagi bab IG, dah keluar pula TikTok. Tak hadam lagi TikTok, dah keluar pula yang lain. Ustazah ada IG? Ada, tapi sahabat ustazah yang uruskan. Ustazah ada TikTok? Ada, tapi sahabat ustazah yang uruskan. Ustazah tak reti nak buka pun tak tahu. Tu jujur, sami'na wa ata'na. Tahu apa? Tahu Facebook je, itu je lah. Golongan mokcik-mokcik macam Ustazah Zai ni, tahu Facebook je lah, orang lain tak tahu. Jadi sahabat-sahabat, kenapa? Sebab kita tak mahu menjadikan wanita-wanita di dalamnya itu sebagai satu idola yang salah buat kita. Kita ada sudah wanita-wanita syurga yang confirm disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinantikan oleh syurga. Itu maksud wanita-wanita dambaan syurga. Kita ni belum tentu lagi syurga. Sebaris di hadapan ini belum tentu lagi syurga, walaupun lisannya selalu berbicara tentang syurga. Tapi tanyakan, kenapa wanita jahiliah pada zaman itu sangat sukar ketika diceritakan dalam Al-Quran seorang lelaki, suami, bila isterinya dikabarkan mengandung dan keluarkan anak seorang perempuan, maka akan hitamlah wajah mereka. Akan malu, akan marah. Bahkan kalau anak lelaki yang keluar, mereka akan julang anak lelaki mengelilingi kota Mekah, berbangga bahawa isterinya sedang melahirkan anak lelaki. Hatta ada versi cerita mengatakan seorang wanita begitu hina dipandang, bila dah tiba waktu nak bersalin, digalikan lubang, sahabat-sahabat. Kita sibuk dicarikan hospital mana yang paling selesa untuk isteri kita, tetapi mereka menggalikan lubang untuk isteri yang bakal bersalin. Untuk apa? Minta maaf sebut, bila keluar yang namanya anak itu adalah perempuan, mereka memilih sama ada untuk ditanam, dibenamkan hidup-hidup, ataupun mereka diletakkan di tempat yang paling hina. Tetapi kalau anak lelaki, mereka julang, mereka sanjung. Jadi apa lagi yang kita nak nafikan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita disuruh untuk banyakkan berselawat, akui di lisan kita, sahabat-sahabat musliman, berapa kali kita berselawat sehari semalam? Banyak tak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam pada kita merungut-rungut, dalam kita berkeluh kesah, dalam kita tak puas hati itu dan ini. Tanyakan pada diri kita, aku dah selawat berapa kali hari ini? Sebab kita yang sepatutnya lebih banyak selawat kepada Rasulullah berbanding orang lelaki sebenarnya. Kerana tanpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu hinalah kita. Ini yang kadang-kadang dulu saya di peringkat sekolah, ada orang perempuan tanya, Ustazah, Ustazah, betul ke orang haid ni tak boleh masak, tak boleh dekat pada suami? Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan persetubuhan. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kenapa tak boleh masak? Kenapa tak boleh pegang tangan dengan suami? Kerana wanita jahiliah saat didatangi haid, kelihatan bagi mereka ni sangat hina, sangat jijik dan sangat kotor. Jadi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, jawapan lagi,
Apa bezanya kita dengan wanita jahiliyah? Kalau kita komplain 4 bulan 10 hari untuk memastikan rongga rahim kita ni memang kosong daripada benih orang lelaki lain. Subhanallah. Tetapi orang zaman jahiliyah sehingga sampai setahun disuruh duduk di dalam rumahnya, bahkan yang lebih dahsyat disuruh keluar, dihina dan dicampakkan bangkai anjing kepada mereka. Kenapa sampai begitu hina? Sebab suamimu mati dah, keluarmu daripada rumah ni. Kalau dia seorang wanita yang kaya, dia ambil segala hartanya, tidak ada hak pun untuk seorang perempuan. Maha suci Allah, maha kayanya Allah melindungi para wanita, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Jadi datangnya agama Islam ini sebenarnya adalah untuk mengangkat, meninggikan darjat wanita. Sehingga bila Nabi SAW mengucapkan, bila ditanya siapa yang paling perlu dihormati dulu, ayah ke ibu? Berapa kali sebut tentang ibu, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah? Kan? 3 kali lah Ustazah dah tunjuk tangan 3 ni. Kalau tak jawab 3 tu maknanya tak pandai depan. Okay? Jadi 3 kali. Kenapa 3 kali berbanding hebat seorang ayah, seorang lelaki? Kan siapa yang mengandungkan? Ibu atau ayah? Siapa yang menyusukan? Siapa yang membesarkan? Ya ke? Masya Allah, tak ngaku lagi sahabat-sahabat muslimat. Sebab tu bila Ustazah sebut, nanti suami akan jawab dari belakang, siapa yang buat Ustazah? Macam tu jawapan dia. Jadi kita jangan act sangatlah orang perempuan. Sebab apa? Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kerjasama. Jadi bila perkara ini kita fahami sungguh-sungguh, sahabat-sahabat, syukur lahir sebagai wanita-wanita Islam hari ini. Tetapi Islam tak pernah menghina kita. Yang menghina dirinya sendiri adalah orang mengaku Islam tetapi tidak hidup dengan cara Islam. Ramai hari ini majlis-majlis ilmu seperti ini penuh dengan para muslimat. Sampai saya ingat lagi ayahanda tuan guru kita Dr. Ruslan Muhammad. Saya kalau forum dengan beliau ni, Ustazah Asma, masya-Allah, dia kata apa? Ustazah, hebat orang perempuan Kenapa Ustaz? Pagi kuliah lepas subuh orang perempuan ada. Saya datang masjid 9:30 kuliah muslimat lagi. Nanti pukul 3 petang muslimat lagi. Kuliah maghrib muslimat lagi. Adalah orang lelaki sikit kat ujung tu Tu pun malu-malu je duduk, dia kata kan. Maknanya dia orang ni tak buat kerja ke kat rumah? Saya kata, alamak, apa sebenarnya mesej nak sampaikan ni? Majlis ilmu sentiasa, termasuklah kuliah dalam talian. Macam mana kami bertiga ni boleh jadi makin rapat bila sembang ni, kenal tak si Polan? Kenal Ustazah, selalu ada dalam kuliah saja. Nanti Ustazah Asma, kenal tu yang duduk dekat Penang tu kan? Kenal. Dia kata, bila masa dia pun ni masak, layan suami. Semua live kuliah para asatizah ada. Maknanya sentiasa mendengar ilmu. Jadi orang belajar agama terlalu ramai, tapi berapa ramai orang yang beramal akan agama? Muhasabah diri sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang menjadikan agama sebagai cara hidup kita. Sebab itu bila sebut sahaja udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam agama Islam itu secara keseluruhan. Kita berpakaian hari ini kita kata menutup aurat, tetapi siapa kita bila sengaja membuka-buka? Membuka macam mana tu Ustazah? Perhatikan media sosial kita. Kalau dah memang ada kedut, ibu-ibu dirahmati Allah, itu kemuliaan daripada Allah. Kan tak perlu dah kot rasanya nak difilter-filterkan lagi. Sekian dimaklumkan. Okay, sahabat-sahabat. Orang muda-muda, Ustazah Suryani sebut dah tadi. Kan kita ni diciptakan untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Cantik dah ciptaan kita, semua cantik. Orang muda cantik, budak-budak cantik, orang tua cantik, semua cantik. Tapi yang merasa bila duduk depan cermin rasa tak cantik tu kerana apa? Kita lebih jahiliyah daripada wanita jahiliyah. Saya pernah terbaca wanita, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, dalam satu buku yang saya terlupa Ustaz Suryani. Dia kata apa? Kalau wanita zaman jahiliyah dihidupkan pada zaman moden ini, mereka tengok cara wanita sekarang bersolek, bertabarruj, mereka mengatakan Masya Allah, orang ini jauh lebih jahiliyah daripada mereka lagi. Sebab cara mereka berhias dulu tak seteruk kita hari ini. Allahu Akbar, kita kata kita menutup aurat cantik, tapi yang katanya Nabi SAW berpakaian tapi bertelanjang. Kita kata sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita mendatangi rumah-rumah Allah untuk mencari keredaan Allah. Tetapi apa yang kita lakukan adalah mengundang murkanya Allah. Saya minta maaf kepada seluruh muslimat yang hadir pada hari ini, bukan untuk menafikan apa sahaja yang telah kita lakukan ini adalah kebaikan. Tapi jom kita sama-sama perbetulkan hati. Kerana kita rasa kita berilmu sungguh-sungguh tapi kita tak beramal dengan ilmu kita, kita lebih jahiliyah daripada mereka.
Jadi bagaimana kita nak membezakan bukan daripada segi akal penampilannya sahabat-sahabat dirahmati Allah, tetapi bagaimana kita mengamalkan apa yang kita dapat. Jadi semoga pada hari ini berkat Al-Quran bukan sahaja ditadarus tapi ditadabbur, leburlah segala takabur kita. Berkat daripada Al-Quran kita mengenal syurga-syurga idaman. Jangan hanya sebut di lisan anak-anak kita, sahabat-sahabat, siapa puasa masuk syurga, tapi tak cerita pun syurga tu macam mana. Sebab bagi mereka, kalau kita tak menceritakan syurga seperti mana Quran menceritakan, mereka akan nampak rumah siapa paling besar dekat bangsa ni. Inilah syurga bagi aku. Selagi aku tak dapat rumah macam ni, maknanya aku tak masuklah lagi dalam syurga. Jadi mereka sanggup merompak, sanggup menipu, na'udzubillah min zalik, untuk mendapatkan syurga-syurga dunia mereka. Tapi kenapa wanita seperti Fatimah hanya dihitung dengan beberapa kali sahaja? Itulah wanita solehah yang tidak dipandang dan tidak memandang. Setiap kali sebut perkataan ini menggigil tubuh saya. Kerana hari ini berapa banyak kamera yang mempancarkan muka kita ke mana-mana seluruh dunia. Betul kan ibu-ibu? Kerana kita sudah hidup pada zamannya. Tapi pastikan handphone yang berada di tangan kita ni, asal kita guna untuk kebaikan, asal kita guna mendekatkan kita dengan Allah, asal kita guna sahabat-sahabat insya-Allah mengundang redanya Allah. Jadi kita berbicara dan kita terus amal. Jangan kita berbicara tetapi kita tak beramal akannya. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, tadabbur Al-Quran juga membezakan kita dengan wanita zaman jahiliah, kerana inilah tanda iman kita semakin subur dan inilah persiapan kita untuk masuk ke alam kubur. Selalu saya sebut di lisan saya, sebab tidak ada lagi bicara yang mengatasi segala bicara yang indah kecuali kalamullah dalam Al-Quran. Jadi cukup untuk seketika ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Sebab yang hadir pada hari ini Masya Allah adalah para wakil-wakil muslimat di mana-mana. Tolong menulis dalam Facebook anda, dalam grup WhatsApp anda. Ketahuilah bahawa Raudatul Jannah ini tujuannya adalah untuk kita merebut syurga idaman. Bukan hanya dilafazkan, sebab ada dalam satu nasyid sahabat-sahabat dirahmati Allah. Berjuang itu pahit, kerana syurga itu manis. Daripada zaman sekolah kita dengar, berjuang itu pahit, kerana syurga itu manis. So nak rebut manisnya syurga, biasa saja di atas dunia kita melalui berbagai yang pahit. Jadikan ilmu sebagai satu suplemen, sebagai satu rawatan hati kita. InsyaAllah apa pahit perit yang kita lalui atas dunia, kita ada cara bagaimana untuk merintis jalan-jalan ke syurga Allah. Wallahu a'lam. Golongan Islam itu sendiri. Jadi Ustazah, untuk pusingan yang pertama ni, kalau kita lihat sebenarnya ramai wanita berkumpul nak jumpai. Tapi kebanyakan hari ini ramai golongan wanita yang bekerjaya kan. Bila bekerjaya, bayangkan kita tidur lambat dengan jaga anak lagi, lagi berapa kita tak siapkan sahur, kemudian kita kejar-kejar anak pergi kerja, kemudian balik dan lenting lagi nak ada suami lagi, anak-anak dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita terlalu sibuk dengan kerjaya kita, kalau kita lihat ini ramai yang bisnes bukan yang Ustazah kita kejar-kejar nak cari sen sana, sen sini dan sebagainya. Kadang-kadang Ustazah, pahala yang Allah sediakan itu kita tak dapat nak raih. Sebab apa? Disebabkan kesibukan kita ini Ustazah ya Allah, kadang-kadang kita lihat anak-anak ramai, suami pun kita tak layan, kemudian dengan rumah tangga ini realiti yang berlaku. Sebab sejak PKP banyak rumah tangga berpecah belah. Dan ramai kalau kita tengok Masya Allah, makin ganas bagi rumah tangga dan sebagainya. Jadi Ustazah, bagaimana golongan wanita ni walaupun sibuk bekerja, tapi keperluan Ustazah nak bantu suami dan sebagainya, bagaimana dia nak rebut juga pahala, nak dapat pahala seperti Ustazah bagi tahu tadi, walaupun sibuk tapi nak dapat juga pahala macam orang lain nak. Mungkin Ustazah ada cara dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah-masalah yang berlaku ini. Dan Allah Ustazah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mana lagi kuat mic ni ke mic tu? Macam yang tu je. Yang tu okey. Subhanallah, Allahu akbar, masya-Allah. Ni belum mula lagi ya.
Ustazah Zai, dia dah kupas semua. Dia dah ambil semua idea saya. Lepas tu bila Ustazah Zai tutup dengan nasyid, saya sudah kalah. Saya memang tak boleh nasyid. Suara memang tak ada. Ceramah je boleh. Subhanallah, memang lari habislah kalau saya nasyid. Semua penyanyi akan tutup. Subhanallah, Ustazah Su, sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian, insya-Allah. Sebelum tu, maksudnya saya tak mula lagi ni. Saya rasa macam kagum sangat bila MC sebut tadi bahawasanya ada yang daripada pukul 8. Siapa daripada pukul 8 angkat tangan? Angkat daripada pukul 8. Tak ada kerja lain ke ni? Pukul 8 dah datang ni. Kita ceramah lah 10.30, pukul 8 dah datang. Siapa datang pukul 8.30? Okey. Siapa datang pukul 9? Masya Allah. Sekarang pukul 11. Kalau pukul 8, 9, 10, 3 jam dah. Tak apa. Subhanallah. Penat tak duduk lama? Tak penat? Subhanallah. Ginilah, mungkin ada yang penat kan? Mungkin ada yang penat. Sebelum saya mula, boleh tak nak jemput berdiri sekejap? Mari kita berdiri untuk Allah. Sekarang kita duduk untuk Allah kan? Sekarang berdiri kerana Allah. Alhamdulillah. Saya dengar Alhamdulillah dapatlah berdiri. Oi, sedap sekejap. Rasa tak sedap sekejap? Rasa lega je. Okey, dia nak jatuh, pegang-pegang orang sebelah sebab lama berdiri. Dia bukan sesemut, dah kerengga, dah macam-macam dah. Okey, subhanallah. Tak apa, yang tak larat berdiri boleh je duduk, berlunjur kejap, urut-urut sikit. Okey, sedap kan? Saya duduk setengah jam tu pun saya dah rasa. Tu saya kata memang macam Ustazah Zai sebut, wanita-wanita hebat boleh duduk 2 jam, 3 jam. Masya Allah. Agak-agak orang lelaki dia boleh berapa lama duduk? Tanya orang belakang. Saya rasa orang lelaki kadang setengah jam je. Dia boleh duduk, lepas tu dia dah bangun cari tiang, lepas tu dah cari udara luar, lepas tu masuk balik, tak sudah lagi ustaz ni. Dia pun beralih tiang. Tuan-puan tidak ada tuan. Adalah tuan-puan, muslimin muslimat. Okey, sekarang ada tangan dua-dua. Okey, angkat tinggi-tinggi, angkat. Okey, buka tutup, buka tutup. Okey, buat senaman sikit, buka tutup. Kalau rasa takut aurat terlihat, rendahkanlah tangan tu kan. Beria sungguh kan, macam nak petik buah. Okey, sekarang ke depan, ke depan. Buat tegang ke depan. Okey, buka tutup, tegangkan. Buka tutup. Subhanallah, Allahu akbar. Jangan ni kalau pegang telefon letak Sat, sebab ada aktiviti lain yang memerlukan dua-dua tangan. Okey, lepas tu ke bawah pula, ke bawah. Okey, pegang, buka tutup lagi. Biar rasakan pergerakan tu. Sedap kan? Okey, dua-dua ke kanan, tangan dua-dua ke kanan, Dah confuse dah kanan. Ya Allah, ini ya kesan ceramah lama-lama, duduk lama-lama dia dah confuse kiri kanan. Subhanallah. Betul. Okey, dah alang-alang ke kanan tu, urut sikit orang sebelah. Urut bahu dia. Oi sedap. Sekarang boleh minta dengan orang sebelah nak bahagian mana urut. Okey, minta sekarang nak bahagian mana? Nak bahagian pinggang. Okey, turun ke pinggang sikit, turun ke pinggang. Oi, sedapnya. Tahu pun sedap. Okey. Sekarang pusing sebelah kiri pula. Sambil zikir, ya salam. Sebut, ya salam. Ya salam. Ya salam. Okey, urut ya salam. Okey, pinggang tu jangan komplain ya, dia berapa lipat. Okey, pusing depan. Tangan sendiri, urut leher sendiri, urut. Okey, pusing-pusingkan sikit. Sian, muslimat letih. Urut leher, urut bahu sendiri. Sambil zikir, nama Allah ya salam. Membawa maksud Allah yang maha memberi kesejahteraan, memberi kesihatan. Okey, pegang, wajib pegang semua. Bahu dan leher masing-masing. Macam mana tu? Dah confused, dia bersilang. Macam ni je lah urut. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam.
Okey, sekarang cakap dengan orang kiri dan kanan. Saya doakan kamu sihat walafiat. Okey, sekarang cakap balik rumah. Jangan lupa urutlah suami tu. Kan sedap ngurut kan? Ya, jangan sedih. Nanti kita doakan dapat suami. Okey, sila duduk. Okey. Subhanallah, lega sekejap kan? Sebab saya kan bila tengok muslimat sedang mujahadah berjuang dengan duduk lengah tu, saya memahami pernah duduk lama-lama dalam majlis ilmu. Kita nak bangun tak tergamak, tapi dah sesemuk, dah kerengga, dah semua dah. Lepas tu rasa nak hormat guru, nak hormat majlis ilmu kan? Macam-macam lah. Jadi kita memahami. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan semua boleh kembali sedikit tenaga. Dan kita insyaAllah tak lama lah ni. Belum pukul 12 settle lah semua insyaAllah. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini baru nak mula ya. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, semangat muslimat. Inilah ciri-ciri bidadari syurgawi. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, amin. Sebab salam itu adalah doa daripada nama Allah ya salam. Salam itu adalah syiar Islam. Salam adalah satu doa. Nabi bersabda ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah kepala kepada ibadah. Jadi bila saya mendoakan Assalamualaikum, salam sejahtera di atas kalian. Warahmatullah, rahmat Allah ke atas kalian. Wabarakatuh, barakah Allah ke atas kalian. Lalu semua muslimat balas balik. Masya Allah, itu adalah sifat orang mukmin dan sifat ahli syurga yang saling memberi salam. Sebab itu disebut dalam firman Allah, Salamun alaikum bima sabartum. Bila ahli syurga masuk ke dalam syurga, diberikan salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Orang-orang yang sabar berada di majlis ilmu, sabar bangun awal pagi masak, sabar sediakan waktu berbuka, sabar dengan suami yang manja. Oh betul. Ustazah, tambah lagi Ustazah. Bukan manja, malas. Ya, suami orang lain bukan suami kita. Masya Allah. Ya, ada yang diuji dengan suami yang malas, berat tulang nak bantu. Kan, masuk pukul 5 tu macam lembek lebih daripada perempuan bersalin. Kan, nak baring je, nak tunggu waktu berbuka. Banyak ujian. Dan semua yang hadir di sini adalah orang yang sedang mengumpul-ngumpul pahala sabar. Sebab itu Syahrul Ramadan juga diberikan nama Syahrul Sabr, bulan kesabaran. Dan saya percaya orang yang paling banyak mengumpul pahala sabar di bulan Ramadan yang dinamakan Syahrul Sabr. Dan salah satu pintu syurga Allah diberi nama Babus Sabr, iaitu pintu orang-orang yang sabar. Boleh jadi di bulan Ramadan ini bukan pahala solat yang membukakan pintu syurga. Sebab Nabi bersabda, Iza ja'a Ramadan, bila tiba bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibuka pintu-pintu syurga. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu neraka. Wa susilati syayatin, dibelenggu syaitan. Pada setiap malam Ramadan Allah memilih di kalangan hambanya siapa nak jadi ahli syurganya. Dan pada setiap malam Ramadan Allah akan memadam nama-nama ahli neraka. Allahu Akbar. 8 pintu syurga yang disebut di dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih, sesungguhnya syurga Allah itu mempunyai 8 pintu. Dan menurut hadis yang sahih yang lain, ijma' ulama menyebut 4 pintu yang diyakini dan 4 lagi pintu syurga. Itu ada perbahasan ulama kerana tidak disebut dalam hadis yang sahih secara jelas. Namun salah satu pintu adalah pintu sabar, babus sabar. Saya nak tanya muslimat di sini,
Siapa yang sekarang ni dia sedang sabar? Sekarang ni, saat ni sedang sabar. Angkat tangan. Angkat. Subhanallah. Subhanallah, semua sedang sabar. Kadang-kadang pada satu saat sedang menghimpun banyak sebab-sebab untuk sabar. Ada yang di kalangan kita ni nampak biasa je, tapi sedang dalam ujian, suami menyakiti, suami khianat, suami melakukan perbuatan yang membuatkan hati kita remuk, redam, hancur, lebur. Tapi gagahkan diri hadir majlis ilmu, mencari penawar. Ada di kalangan kita yang hadir sama-sama di alam maya ataupun di sini, sedang dalam ujian sakit, dalam ujian berjuang menghadapi musibah sakit, berjuang menghadapi ujian daripada anak-anak, ujian daripada jiran tetangga, adik-beradik, jiran kesempitan hidup. Pelbagai ujian yang sedang berkumpul pada satu saat. Lalu Allah datangkan satu bulan yang namanya Ramadan, juga diberi nama Syahrus Sabr. Maka orang-orang yang sabar sedang berbahagia dan bergembira bila datang pada bulan ini. Kerana Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mencukupkan pahala sabar itu tanpa dihisap. Kalau pahala puasa sekian, pahala solat sekian, pahala sedekah sekian, tapi pahala sabar malaikat tak boleh nak catat berapa jumlah. Ada orang sekarang ini, muslimat kita ni, diuji 20 tahun. Masih lagi berterusan dalam ujian tersebut. Ada 5 tahun, ada 1 tahun, ada berapa bulan. Muslimat, kita tidak tahu, boleh jadi di akhirat kelak kita akan berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih di atas ujian ini. Ya Allah, terima kasih kerana mengujiku ujian tersebut. Rupanya inilah jalan menuju ke syurga. Tapi dulu aku banyak merungut, aku banyak ungkit-ungkit. Jika tidak, mungkin lebih banyak pahalanya ya Allah. Ya Allah, rupanya ujian daripada anak yang tidak menghormatiku, anak yang menyakiti hatiku ini, rupanya itulah pahala yang boleh aku harapkan untuk masuk syurga-Mu. Jika aku tahu ya Allah, nescaya aku memilih sabar dan terus berdoa untuk anakku itu. Walaupun dia mula meninggalkanku, mula tidak mengendahkanku dan sebagainya. Dan disebut ini dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di mahsyar kelak, manusia antaranya berkata kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya jika aku tahu besarnya pahala sabar, maka aku meminta, maksudnya meminta untuk dikembalikan ke dunia, lalu diberikan ujian yang berat, sehingga kan dia sebut apa? Sehingga kan siap-siaplah kulitku hidup-hidup saat di dunia. Kerana mereka mula cemburu melihat orang yang ketika hidupnya memilih untuk tetap sabar, untuk tetap redha, untuk tetap bangkit. Betapa mereka itu di kalangan orang-orang antara yang pertama akan masuk ke syurga, antara golongan yang masuk syurga tanpa dihisap, antara golongan yang akan mendapat naungan Allah di mahsyar kelak. Jadi wahai para wanita yang sedang diuji dengan apa jua ujian. Dan soalan daripada moderator Ustazah Suryani. Ustazah Suryani bertanya tentang apa? Bagaimana wanita kita nak kuat dalam keadaan kesibukan cari nafkah, bekerja, banyak urusan-urusan rumah tangga. Kadang-kadang kita sebut, kita je duk jaga hati orang, orang tak jaga hati kita. Kita cuba buat yang terbaik untuk keluarga, tetapi kenapa kita tak dapat perkara yang sama? Kenapa suami tak buat yang terbaik untuk kita? Kita dah korbankan segala-galanya untuk anak-anak. Kenapa anak-anak susah nak berkorban untuk kita? Selalu soalan itu menjadi belenggu bagi seorang wanita. Tetapi kalau kita faham Allah sedang simpan segala balasan itu di syurga kelak, di akhirat kelak. Kerana tidak ada yang mampu membalas walaupun dengan setitik susu yang pernah kita beri kepada anak-anak. Sesaat, seminit kita mengandung dengan susah payah. Sakit kita meneran tu, contraction tu, yang kita lalui ketika nak melahirkan anak tu, tidak akan mampu dibalas dengan apa jua pengorbanan dan ucapan terima kasih daripada anak dan suami. Kerana semua kesakitan yang Allah berikan kepada wanita tidak diberikan kepada lelaki. Mengandung, melahirkan, menyusu dengan penat, Allah
hanya Allah yang mampu membalasnya, bukan manusia. Sebab itu jangan berlama kecewa bila kita tidak dihargai oleh manusia. Kerana manusia penghargaannya hanya di dunia, tetapi penghargaan daripada Allah sampai ke mahsyar, sampai di alam barzah, sampai di syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, muslimat sekalian. Mohon maaf ya, saya tak sebut salutation pihak masjid, tapi sebenarnya saya nak alukan murabbi saya, guru saya, Ustazah Muzayanah. Masya Allah, Ustazah Muzayanah adalah lambang wanita yang penuh sabar, yang sangat positif, yang sangat kuat. Boleh ya saya sebut Ustazah? Saya suka selalu jadikan Ustazah ikon. Ikon dari sudut apa? Anak dia apa puji-puji ni? Tak ada. Ramai yang tidak tahu Ustazah sangat positif dan tenang dan kuat. Umpama seperti ada dari sudut persamaan tu dengan ibunda kita Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bukan saya kata Ustazah Muzayanah sama, tetapi ada berkongsi satu perkara yang menyamai ibunda kita Sayyidatina Aisyah. Ibunda kita isteri kepada lelaki yang paling sempurna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bernikah daripada zaman kanak-kanak sampai sempat remaja. Kehilangan suami ketika umurnya 19 tahun. Janda yang sangat muda. Sudah tentu ibunda kita sangat menginginkan mengandung dan melahirkan anak. Ingin ada zuriat bersama suami tercinta. Dan akhirnya ibunda kita Sayyidatina Khadijah akur dan redha dengan ketetapan Allah dan mewakafkan dirinya untuk jalan dakwah dan ilmu. Saya percaya ramai wanita yang diuji tidak ada anak dalam rumah tangga, masih berusaha, masih lagi dirudung dengan kekecewaan, kesedihan, tidak pernah berhenti lagi mengharap. Ya, kita tidak boleh berputus asa, tetapi mengharap dengan yakin, dengan gembira, dengan bahagia. Tak dapat di dunia, dapat di akhirat. Sebab itu Ustazah Muzayanah mewakafkan dirinya untuk ilmu, untuk menyampaikan ilmu. Kadang-kadang kita rasa Ustazah bercakap macam cara didik anak apa semua seperti mana Ustazah ada pengalaman. Kerana anak Ustazah sebenarnya tidak terjumlah terlalu ramai. Anak murid, anak buah ramai yang menyayangi dia. Anak tekak, anak kunci kereta tak tahu berapa, anak kunci rumah, anak kunci bilik, macam-macam. Muslimat sekalian, sebenarnya para wanita-wanita yang disebut sebagai ahli syurga adalah contoh yang terbaik bagi kita. Bukan saya contoh yang terbaik. Kalau anda kenal saya, kalau anak saya rakam video saya kat rumah, tak ada orang nak jemput ceramah. Oh, macam ni rupanya suara Ustazah kat rumah. Oh, macam ni cara dia cakap dengan suami dia. Oh, tak ada orang nak jemput ceramah. Tak layak nak cakap berkenaan tajuk isteri solehah. Tak layak nak bercakap ibu misali. Tapi anak saya tak pernah rakam lah. Kalau rakam viral, itulah hakikatnya. Allah tutup aib kita. Tetapi satu hari Nabi SAW buat garisan di atas tanah. 4 garisan. Sahabat bertanya, apa yang kamu lakukan ya Rasulullah? Rasul kata, 4 garisan ini mewakili 4 penghulu wanita syurga. Ibunda kita Maryam, seorang wanita ibu tunggal. Bahkan tak pernah bernikah, tak pernah ada suami. Tak pernah merasai nikmat ada seorang suami. Maka berbahagialah kepada wanita-wanita yang umur dah 40-50. Masih belum ada suami. Kalian sedang meniti jalan seorang wanita yang bernama ibunda kita Maryam, salah seorang daripada pemimpin dan penghulu wanita di syurga. Saya jumpa ramai wanita yang anak dara tua sampai 50-60. Bahagia, ceria. Subhanallah. Kerana dia tahu apa tujuan dia diciptakan oleh Allah. Apa tujuan dia diciptakan oleh Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan kamu. Soalannya, kalau bukan sebab ni, kamu tidak diciptakan. Allah menggunakan perkataan manafiyah. Allah nafi dulu. Bukan Allah sebut tujuan diciptakan kamu adalah untuk ini, tidak. Tetapi Allah menguatkan dengan perkataan nafiyah dulu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan kamu memperhambakan diri kepadaku. Tapi ramai wanita tidak sedar hakikat ini. Dia jadi hamba emosi, jadi hamba suami, hamba anak, hamba kepada hiburan, hamba kepada solekan, hamba kepada fashion, hamba kepada beli belah, hamba kepada deko-deko. Hari-hari duk deko rumah. Bukan salah, tapi jika terlalu banyak masa yang diperuntukkan untuk deko-deko, tak habis-habis ubah pokok kan situ,
Lepas tu penat, mulai tak bangun. Zikir sisa-sisa waktu saja, celah-celah waktu saja. Istighfar pun ada hari dapat istiqamah, ada hari tidak. Sebab itu saya selalu pegang kepada prinsip. Saya tak suka kalau saya nak, saya sebut macam ni kan, saya sebut. Memang seronok muslimat kalau kita boleh sebut macam ni Ustazah. Kan kalau kita sebut. Tak apa, dah banyak pahala. Pahala lipat kain banyak, pahala jemur kain banyak, pahala masak banyak, pahala banyak dah pahala muslimat. Sesungguhnya pahala, kan dulu kan saya viral, sesungguhnya rumah tangga itu gudang pahala bagi wanita. Kan viral kan video tu. Masya Allah. Tetapi muslimat sekalian, wajib kita ada waktu yang istimewa yang kita khususkan untuk Allah, selain daripada waktu yang wajib. Solat 5 waktu itu kewajipan, tetapi waktu yang kita peruntukkan itu kecintaan kita kepada Allah. Maksudnya jangan selesa muslimat dengan kita sebut sebab kita penat, kita tak sempat, kita sibuk. Jadi tu yang tersengguk-sengguk, solat tarawih apa tersengguk-sengguk, penat. Kita mesti ada me time kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ni dah padam. Hilang. Okey, dia orang susah hati, saya pun susah hati. Sebab macam ada masalah Line ke apa? Okey. Oh, bateri habis. Jadi boleh ya? Oh, boleh juga walaupun habis ya. Hebatlah. Kita kena tahu kamera apa dia guna ya. Okey, muslimat sekalian, masya-Allah. Jadi dia bagi power bank. Okey. Nak ambil power bank sendiri. Dia pun ada power bank. Okey, masya-Allah, nanti bagi selesai. Allahu Akbar. Okey, soalannya bagi wanita bekerja. Saya nak tanya, siapa wanita bekerja sekarang angkat tangan? Siapa wanita yang bekerja angkat tangan? Oh, ramai yang tak buat apa-apa, duduk diam, duduk saja. Semua wajib angkat tangan. Angkat tangan semua, angkat tangan. Sedar diri sikit. Siapa wanita yang selalu bekerja angkat tangan? Ada lagi yang tak angkat, dia tak sedar diri. Semua angkat, wajib. Akak, semua angkat. Tu, angkat. Ada dah confused. Angkat semua. Ya. Okey, jatuhkan tangan. Sebab memang nak kena bagi faham. Kalau tak dia balik, dia tak faham. Tidak ada wanita yang tidak bekerja. Semua wanita bekerja. Masya Allah. Janganlah kalau orang tanya kerja tak. Tak kerja. Suri rumah je. Dah suri rumah, duduk saja ke? Dalam bahasa Arab, suri rumah, bahasa Arab dia panggil suri rumah Rabbatul Bait. Sebut semua, Rabbatul Bait. Maksud dia adalah pengurus rumah tangga. Jawatan suri rumah tu pengurus. Kalau orang tanya kerja apa? Pengurus. Mak salah panggil housewife. Maksud dia isteri rumah. Amboi. Ingat jadi isteri je kat rumah tu. Benda lain tak buat. Semua buat. Menteri Kewangan Perempuan, Menteri Kebersihan Perempuan, Menteri Pendidikan Perempuan, Menteri Pelancongan, nak pergi jalan mana-mana orang perempuan fikir. Menteri Perhubungan, hubungkan kalau anak-anak bergaduh kan. Menteri Pendidikan, Menteri apa lagi? Pertahanan, betul. Menjaga pertahanan. Bukan perempuan malam-malam pergi cek 2-3 kali pintu apa semua kan. Lagi menteri apa lagi? Perpaduan kan. Menteri Kesihatan, ya. Kan kalau demam apa semua kan. Yang jaga banyak sangatlah jawatan. Memang gila jawatan. Semua ambil. Suami Perdana Menteri kan. Masya Allah. Muslimat. Bahasa Malaysia sebut suri rumah. Tapi saya kira bahasa Arab paling tepat. Rabbatul Bait. Coba baca ayat Al-Quran surah Al-Fatihah. Ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, perkataan yang sama. Apa maksudnya? Segala puji bagi Allah, pentadbir sekalian alam. Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Maksud ilah adalah sembahan. Rabb, kalau kita rujuk tafsir Ibnu Katsir dan kebanyakan tafsir, mendefinisikan kepada Tuhan pentadbir sekalian alam.
Jadi bagaimana seorang wanita diberi gelar Rabbatul Bait, pengurus rumah tangga, berjaya menguruskan banyak hal dalam satu masa. Sebab itu semua wanita sebenarnya bekerja. Cuma dia bekerja di rumah ataupun di luar rumah. Ada yang bekerja di dalam dan di luar. Ada yang bekerja di dalam saja, ada yang bekerja kedua-duanya. Jadi semua wanita bekerja. Subhanallah, Allahu Akbar. Faham perkara tersebut? Saya nak tanya, sepanjang kita bekerja, penat ke tidak? Ada tak kita dalam keadaan sedih? Pernah tak dalam kita bekerja ada diuji dengan perasaan sedih? Diuji dengan perasaan kecewa? Diuji sakit pun buat kerja juga? Subhanallah, semua ada. Muslimat. Siapa lagi nak perasan? Kita lah kan? Di sana ada satu hadis Nabi SAW. Sesungguhnya setiap keletihanmu, setiap kesedihanmu, setiap kepenatanmu dan setiap gangguan terhadap dirimu, kita rasa terganggu dengan apa-apa, bahkan duri yang melukai dirimu, lalu kita sabar dan redha, sesungguhnya diampunkan Allah segala dosa-dosa yang terdahulu. Maksud diampunkan Allah dosa-dosa. Muslimat sekalian, cuba bayangkan, lepas menyapu kita pergi masak. Lepas masak sambil-sambil tu basuh kain, jemur kain. Lepas tu anak kita tanya, "Mak, tak penat ke?" Penat tak? Penat, tipu tak penat. Tapi cuba bayangkan, okey, boleh bayang tak ni ke bayang makanan? Sikit lagi, saya sikit lagi. Cuba bayangkan macam ni. Okey, di sana sebelum bayangkan ni ada hadis Nabi. Sesungguhnya setiap dosa bila kita buat akan jadi titik hitam pada hati kita, betul kan? Sehingga kan bila dosa terlalu banyak, titik hitam dah penuh, sampailah gelap hitam pekat sehingga tak rasa dah berdosa, tak rasa bersalah bila buat salah dan dosa. Bayangkan jika titik hitam tu bukan pada hati. Sebab itu kita boleh keluar je. Sebab titik hitam tu pada hati, tak nampak. Bayangkan kalau titik hitam tu pada muka kita, bukan pada hati. Buat dosa satu, tak hitam kat muka. Buat dosa satu, kat dahi pula. Buat dosa ini sini pula. Agak-agak lah kalau dekat muka, agak-agak dah penuh belum titik hitam dekat muka kita sekarang? Dah penuh, dah tak ada tempat. Agak-agak keluar tak daripada rumah? Tak keluar. Tapi cuba bayangkan, setiap kali kita buat sesuatu, lalu kita penat, lepas tu gugurlah titik hitam tu daripada muka, agak-agak semangat tak kita buat kerja? Semangat. Suami tegur, "Tak penat ke yang?" "Penat bang, tapi nampak tak dosa saya sedang gugur? Nampak tak dah kurang dah belah sini? Saya nak sambung lagi, nak kurang pula sebelah sini." Saya bagi analogi saja. Namun bagi orang yang beriman, orang yang percaya dan yakin dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, Nabi sampaikan kepada kita, setiap penat kamu, setiap yang kamu rasa sedih dan duka cita, setiap yang kamu rasa terganggu, dan apa jua perasaan-perasaan yang tak enak pada dirimu, bahkan duri kecil yang terkena pada kakimu, akan digugurkan dosa-dosa, maka kita akan memilih untuk kuat. Selalu orang tanya, Ustazah tak penat ke? Saya rasa macam Ustazah macam tak ada rehat. Kalau saya kata saya tak penat, menipu. Anak 7 orang, syarikat sampai ada 10, CEO syarikat. Pekerja ada dalam 140. Yayasan, NGO. Lepas tu, isteri orang juga. Maksudnya, kerja tu memang tak habis. Tadi tu kan nampak Ustazah duk pegang telefon kan? Kadang-kadang sambil tu bagi arahan staf tu. Buat ini, cek apa semua. Daripada start bangun pagi sampai nak tidur, rasa non stop, tak berhenti bekerja. Lepas tu orang tanya saya, macam mana Ustazah dapat tenaga? Ni bukan saya nak jadikan diri saya contoh ya. Macam mana dapat tenaga? Saya kata, muslimin-muslimat, okey, tapi nak kau nak cerita tip, saya jadikan air tu penawar, air. Suplemen saya tak ada suplemen khas. Air tu selalu minum air, baca doa air Zam-Zam. Itulah amalan, bukan saya nak kata saya istiqamah, tapi sedaya upaya saya buat. Saya tidak ada masa-masa macam Elang Panadol tu kan. Anda ingat ada masa untuk pening kepala? Saya pula, saya tak ada masa untuk penat. Masa tak boleh layan penat.
Kalaulah penat berhenti, maka banyak tanggungjawab tak boleh dibuat. Tapi motivasi terbesar adalah syurga Allah. Penat, ya Allah, nanti rehat kat syurga. Sedih, tak dihargai, tak apa, Allah paling dihargai, semua akan dibalas di syurga. Subhanallah. Sedih, pilu, dikecam, dihina, apa semua, kita tahu itu punca dengan izin Allah. Allah yang menaikkan, Allah yang menghinakan. Jadi balik semula, motivasi adalah syurga Allah. Ya Allah, jika ini laluan ke syurga, aku redha. Ya Allah, memang sakit, tapi ini laluan ke syurga, maka aku redha. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, minum air Zam-Zam tu kan, doa itu daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi, sahabat Nabi terdekat. Duduk di rumah bersama dengan Nabi. Dia anak saudara kepada Maimunah. Itu adalah salah seorang daripada isteri Nabi. Ketika dia meninggal, umur dia baru 13 tahun. Tapi antara perawi hadis yang paling banyak. Saya sebutkan bagaimana Ibnu Abbas ini sangat dekat dengan Nabi dan bagaimana dia boleh beramal dengan doa ini. Subhanallah, maka ini ada doa daripada sahabat Nabi, wali Allah dan semuanya. Apa dia doa dia? Allahumma inna nas'aluka ataupun as'aluka. Kita nak minum air tu kan? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Kemudian rizqan wasi'an, rizki yang luas. Wa shifaan min kulli da'in, dan penawar daripada segala penyakit. Cuma saya tambah sikit, wa tijaratan lan tabur, dan perniagaan yang tidak rugi. Tapi 3 doa yang pertama tu daripada Ibnu Abbas. Dan saya dapati alhamdulillah Allah kurniakan ketiga-tiga tu ilmu yang bermanfaat yang kita boleh amalkan dan kita boleh sampaikan. Dan ilmu tu jadi benteng kepada kita bila datang ujian. Ilmu yang menyedarkan kita untuk kita bangkit. Ilmu yang cepat menyedarkan kita apa yang perlu kita buat. Ilmu yang tegur kita sendiri, tak patut buat macam ni dekat suami. Nak merajuk pun jangan lama. Ilmu yang menyedarkan kita buat salah pada anak-anak. Jadi tundukkan diri, minta maaf. Ilmu yang bermanfaat ni, ilmu yang boleh menyelamatkan kita daripada terus buat dosa dan terus buat silap. Ilmu tu sedarkan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, minta apa? Syifa'un min kulli da'in, kesembuhan dari segala penyakit. Saya pun ada penyakit. Saya juga ada penyakit dalaman yang boleh membahayakan nyawa. Sebenarnya tak ada penyakit pun, nyawa memang sentiasa bahaya. Mati tu anytime. Pun selalu bukan tak sakit. Kadang nampak kuliah elok tapi menahan sakit. Jalan merangkak, jalan kadang tak boleh nak solat berdiri. Tetapi sentiasa Allah berikan kesembuhan. Bukan maksudnya tak sakit, tapi bila sakit Allah segerakan kesembuhan. Sebab kita tak ada masa yang lama untuk menghadapi sakit. Dan juga Allah beri rizki yang luas. Sebab itu kita tak minta doa dengan Allah rizqan katsira, rizki yang banyak. Sebab bimbang kita jadi menimbun-nimbun harta, maka hisap yang berat, dan ini tercela. Tapi rizki yang luas boleh memberi manfaat kepada ramai orang. Jadi wahai para muslimat yang sedang bekerja, kerja di rumah ataupun di dalam rumah, maka Masya Allah, saya kira Ustazah ni kesimpulan teruslah. Belum lagi. Tak ada lagi? Boleh satu round lagi ya. Kita nak pergi kepada Ustazah. Masya Allah. Saya nak tanya di sini, soalan yang terakhir, siapa di sini adalah wanita yang terindah? Angkat tangan. Wanita yang terindah, angkat tangan. Asyik suruh angkat tangan je. Angkat tangan. Dialah yang paling cantik, dialah paling comel, dialah paling indah. Ya, dialah paling cute. Angkatlah semua, angkatlah semua. Subhanallah. Ya. Seganlah pula kan? Segan. Masya Allah. Saya nak sebut macam ni. Selalu saya tengok, perempuan kan suka muji-muji. Kalau dia tengok, ni bukan saya cemburu pada Nilofa ya. Bukan cemburu kepada, siapa lagi artis yang lawa-lawa? Siti Nurhaliza, Era Fazira, siapa lagi? Fazura. Kan selalu orang komen, wah indahnya bidadari syurga. Betul kan? Mesti orang puji macam tu kan? Kadang ada orang puji saya macam tu. Wah indahnya, saya pun perasan dah sekejap. Sebenarnya tak ada apa yang nak perasan pun. Saya nak sebut macam ni. Sebenarnya bidadari syurga yang digambarkan tu bukan pada rupa. Kita nampak lawa, indahnya, inilah persis bidadari syurga. Tetapi Nabi dah sebut dah. Siapakah wanita dunia yang akan jadi bidadari syurga? Nabi sebut jelas. Ad-dunya mata, dunia itu perhiasan.
wa khairu mata'iha, dan seindah-indah perhiasan dunia apa dia? Al-mar'atu salihah. Sebut ramai-ramai. Al-mar'atu salihah. Wanita yang salihah. Inilah wanita yang terindah, tercantik, tercute. Tadi kata saya cantik, saya cute, saya cute. Yang tercute, yang tercomel pada pandangan Allah, pada pandangan para malaikat. Dan inilah matlamat kita muslimat. Biarlah kulit kita tak cerah pun, biarlah berkematu pun, biarlah tak licin mulus pun, biarlah body kita tak seksi pun, tetapi kita tahu kita wanita yang menjaga akhlak ibadah, yang sentiasa berusaha menjaga hati, jaga lidah, jaga mata, telinga. Kemudian insya-Allah kita dipilih oleh Allah menjadi wanita perhiasan terindah, bidadari di jannah. Subhanallah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru sikap pertama. Ingat dekat guru kelas kan? Okey, boleh stay lagi ke? Okey, jadi Ustazah, saya terus ke pusingan yang kedua. Ustazah, kalau kita dengar Ustazah Asma tadi bagi tahu kan, banyak sebenarnya si wanita ni banyak sangat mudah untuk dapat pahala kan Ustazah. Jadi suri rumah ke kita boleh dapat pahala, kita bekerja dekat luar pun sebenarnya mudah. Tapi dengan konsep kita buat itu adalah dengan sabar. Kita buat itu kita dengan penuh keikhlasan. Jadi kalau ungkit-ungkit dia tak dapat apa lah Ustazah kan. Jadi Ustazah, saya teringat satu hadis Nabi SAW. Nabi ingatkan kepada kaum wanita. Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatun adar 'ala rijal minan nisa." Nabi kata apa? Nabi ingatkan, aku tinggalkan selepas daripada aku yang lebih bahaya ke atas kaum lelaki daripada wanita ini, di kalangan wanita. Maksudnya fitnah yang paling besar yang Nabi ingatkan pada zaman Nabi lagi, yang berlaku pada akhir zaman ini adalah fitnah yang lagi dahsyat, iaitu fitnah di kalangan wanita. Jadi mungkin Ustazah boleh uraikan apakah fitnah-fitnah di kalangan wanita yang Nabi jelaskan ini, dan mungkin Ustazah boleh jelaskan lagi bagaimana kita golongan wanita syurga idaman ini kita nak elakkan daripada fitnah itu. Dipersilakan Ustazah. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Rasa macam dapat award lah pula, banyak sangat mikrofon. Banyak sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih soalan. Saya dengan ini ingin mengumumkan, ada yang letih ke? Masya-Allah. Dengan ini ingin mengumumkan, senyum sikit walaupun dalam mas, senyum sikit. Senyum. Cak sekejap, cak. Okey. Masya-Allah, sebab sebenarnya saya tak adalah dalam barisan panel kan. Tiba-tiba diletakkan sebagai panel yang pertama. Sepatutnya Ustazah Asma, guru saya ni, masya-Allah, yang tubuh kecil tapi sentiasa bersemangat. Tapi bila Ustazah panel pertama, maka soalan yang ketiga tu untuk Ustazah lah. Jadi saya akan ringkaskan kerananya bagi Ustazah Asma buat khulasah, insya-Allah. Soalan terakhir nanti. Kalau tidak nanti muslimin nak datang iktikaf awal, kita tak berapa comel lah, kita dah duduk dekat ruang muslimin kan. Nanti kalau kita habis pukul 12 sedikit, 12 lebih sikit, kalau ada nak bergambar-gambar sebagainya, saya mengambil kesempatan awal ni, kita jangan duduk di ruangan muslimin ni lah, kita mungkin ambil satu ruang, sebab tak nak nanti orang lelaki datang kata sampai pukul 12 nak guna ruang, tapi ni tak habis-habis lagi. Okay, jadi kita kena sedia maklum dan faham. Jadi sahabat-sahabat